Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Healwell Pharmaceutical Sendirian Berhad. Bertemu lagi dalam Keajaiban Healing. Apa khabar semua? Diharap anda berada dalam keadaan sehat sejahtera. Terima kasih kerana bersama saya, Jamilah Wadan. Dan kali ini saya berada di Kampung Gulang-Gulang, Tanjung Karang, Selangor. Nampaknya Profesor masih lagi ingin membuktikan bahawa kajian beliau terhadap gamat yang dijadikan produk healing memang berguna untuk kita semua. Kalau minggu lepas kita dah lihat 2 pesakit yang telah sembuh daripada penyakit mereka. Tetapi mungkin ianya terjadi secara kebetulan saja dan bukan disebabkan produk healing. Apa kata kali ini, kita bertemu dengan Puan Salasiah Mat Saman yang berada di Wang Semaju, Kuala Lumpur. Beliau masih lagi menderita akibat luka daripada kencing manis. Kita nak tahu selanjutnya? Kita saksikan Puan Salasiah di Wang Semaju. Penyakit ada di mana-mana, tidak kira di desa atau di kota. Kepesatan pembangunan bukanlah satu perisai untuk kita bebas daripada penyakit. Yang penting, sentiasalah bersedia untuk mencegah atau merawatnya. Salasiah Mat Saman adalah antara warga kota yang kurang bernasib baik kerana menderita penyakit kencing manis. Beginilah keadaan kaki beliau ketika pertama kali berjumpa dengan Profesor Dr. Hassan Yaakob. Memang menakutkan kalau dilihatkan kesan yang wujud daripada kencing manis atau diabetes ini. Dari segi perubatan, diabetes berlaku apabila hormon insulin yang dikeluarkan tidak mencukupi atau tidak berkesan. Ini menyebabkan glukosa yang terkumpul di dalam darah tidak dapat masuk ke sel badan. Oleh itu, glukosa akan terkumpul dengan banyaknya di dalam darah dan melimpah ke dalam air kencing. Keadaan ini juga akan menyebabkan badan kekurangan tenaga walaupun paras glukosa tinggi di dalam darah. Bagi pengidap kencing manis, tanda-tanda atau gejalanya ialah luka lambat sembuh, sentiasa dahaga, kerap buang air kecil, susut berat badan walau berselera makan dan sering merasa lesu. Biarpun kelihatan amat menyakitkan, kami terharu melihat ketabahan Salasiah yang masih mampu tersenyum. Profesor pula kelihatan tenang dan yakin seolah beliau mampu menyembuhkannya. Tanpa membuang masa, Profesor menasihatkan agar Salasiah mencuba produk healing yang kononnya mampu menyembuhkan luka pada kaki Salasiah. Untuk melihat sendiri perkembangan yang mungkin dialami oleh Salasiah, sekali lagi saya dan Profesor berkunjung ke rumah Salasiah. Kedatangan kami disambut mesra oleh keluarga beliau. Daripada senyuman yang dilemparkan, terasa seolah ada berita gembira yang akan kami dengar. Tanpa membuang masa, Salasiah membuka balutan di kakinya yang luka teruk sebelum ini. Doktor pun tanya kat hospital klinik, macam mana kaki makcik ni boleh baik. Dia cakap, doktor dia cakap, awak punya kaki elok. Lain orang semua potong. Jika dilihat, memang nampak bertambah baik. Tapi, tidaklah sembuh sepenuhnya. Mula-mula saya makan juga kari-kari kan. Tu doktor pakar cakap jangan makan kari. Makan nasi dengan ikan goreng ni. Sayur. Ada semangat tak kata perasaan makcik kalau tengok benda tu dah nak baik balik macam mana? Ada rasa mula-mula tak ada takut lah bilalah nak baik ni. Hari-hari berdoa pada Tuhan. Bilalah nak baik kaki ni. Kalau makcik baik ni kaki ni nak sedekah kat budak nasi. Sebelum ni saya memang kena pergi hari-hari lah. Klinik kerajaan dia kata kena pergi hari-hari. Tapi lepas dapat ubat doktor tu, saya tak pergi hari-hari lah. Seminggu sekali untuk ambil macam dapat ambil produk ni healing ni kan. Saya hanya ambil untuk kapas ke gauze ke, untuk cover dia je lah. Seminggu sekali je lah. Tak ada busuk lah. Dulu buka je paksa cover macam doktor tu kan. Inilah perbezaan yang dapat anda saksikan sebagaimana yang telah berlaku pada Salasiah Mat Saman. Perbezaan memang ada.
Tapi betul ke kesan dari produk Hilin? Semasa kunjungan ketiga kami, senyuman dan keceriaan Salasiah makin ketara. Mungkin seronok bermain dengan cucu agaknya. Ubat tu rasa tak tahulah, makcik rasa elok ubat makan tu, ubat tu. Makcik makan satu hari 3 kali. Dah 15 botol dah. Nana tak ada mancut dulu macam dulu bila tekan ni punya mancut. Makcik pun nak takut dah. Nanti makcik bolehlah jalan, tinggal sikit lagi. Dia kata isi ni dah naik ke atas. Yalah sedih, sama Wati lah sedih. Yelah dia bawa makcik pergi klinik kan. Klinik tu bukan dekat, jauh. Dia nak kerja lagi, nak masak lagi. Anak orang lagi nak tengok kan, yang orang tu. Sedih semua nak mati. Bertolak jalan kaki menaja makcik 2 batu. Dari rumah ke hospital. Nenek dia lah. Nenek kata 2 batu. Pulang balik. Nak cuci kaki ni. Cuci kaki makcik nak bagi elok. Sama makcik dia bagi rehat siang kat dia kan. Biarpun luka semakin mengecil seperti yang kita lihat ini, namun persoalan masih belum terjawab. Mampukah ia sembuh sepenuhnya? Kalau ditanya kepada semua orang, memang saya pasti tak siapa pun sanggup menderita seperti Puan Salasiah. Jadi haruslah sentiasa berjaga-jaga. Kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Tadi kita lihat luka di kaki Puan Salasiah masih belum sembuh. Jadi, kena tunggulah ya Profesor. Nampaknya Profesor akan melawat Puan Salasiah lagi nanti. Dan Profesor yakin sekiranya Puan Salasiah mengambil produk Hilin secukupnya dan berterusan, insya-Allah luka tersebut akan sembuh. Sama-samalah kita tunggu. Kita berehat seketika dan jumpa sebentar lagi. Oh, masa Hilin untuk seisi keluarga. Makanan berkhasiat untuk merangsang kesihatan, memberi tenaga dan minda yang cerdas. Ia dirumus dari tulinan gamodulin, khazanah laut Malaysia, kaya dengan gamodulin, omega 3 dan 6 serta beta-karotin, chlorella dan vitamin B kompleks. Gamogen, rahsia untuk keluarga saya. Produk berkualiti dari Hilin, Khazanah Samudra. Memperkenalkan sensasi baru revolusi dalam penjagaan kulit. AG2000 merupakan sistem penjagaan kulit yang unik. Bertindak secara aktif ke atas kulit anda demi kulit yang lebih halus, lembut, cerah, lagi menyerlah, wajah cantik secara semula jadi dan berseri. Terima kasih AG2000. Kulit muka saya tiada masalah lagi. Terima kasih dan terima kasih kerana masih lagi bersama dalam Keajaiban Hilin. Kalau tadi kita berada di Wangsa Maju Kuala Lumpur, sekarang Profesor nak bawa kita jauh ke Pantai Timur. Di sana, kita akan bertemu dengan seorang pesakit yang pernah menderita penyakit eczema. Nampaknya produk Hilin bukan sahaja dapat merawat diabetes, malah penyakit-penyakit yang lain juga. Tapi sejauh manakah keberkesanannya itu? Kita ke Tumpat, Kelantan untuk bertemu dengan adik Nur Alisa. Selepas 6 bulan dilahirkan, keadaan kulit adik Nur Alisa Safira Nasrul mula berkeruping dan kering di seluruh badan serta terdapat cecair yang meleleh keluar dari rekahan kulitnya. Keadaan ini turut menjejaskan kesihatan adik Nur Alisa dan membuatkan dia sentiasa tidak bermaya. Inilah di antara gejala yang timbul apabila seseorang itu mengidap penyakit eczema. Eczema juga dikenali sebagai dermatitis atopik dan ia tidak berjangkit. Perkataan eczema digunakan untuk menjelaskan semua jenis masalah kulit yang merah, lepuh, berair, berkeruping, berwarna perang, tebal dan gatal. Ia sangat mudah berlaku di kalangan bayi. Kadang-kala ia dipanggil eczema bayi dan sering terjadi di muka dan di kulit kepala. Namun bagi Profesor, beliau sememangnya yakin itu adalah eczema dan beliau mendakwa boleh menyembuhkannya. Sama-samalah kita tengok nanti. Kali kedua Profesor mengunjungi adik Nur Alisa, ada perubahan telah dapat dilihat. Bukan sahaja dari segi fizikalnya,
Malah perwatakan yang ditunjukkan oleh adik Nur Alisa memang menggalakkan. Namun sebenarnya siapa yang tahu sebab perubahan tersebut? Sebab Profesor bukan sentiasa berada di sisi adik Nur Alisa. Mungkin ada rawatan lain yang dibuat oleh ibu bapanya tanpa pengetahuan Profesor. Entah kenapa Profesor Dr. Hassan Yaakob yakin sangat dengan keupayaan produk Hilin. Kunjungan kali ketiga dibuat dengan penuh yakin untuk melihat keberkesanan usaha beliau. Dan sama ada percaya atau tidak, inilah hasilnya. Semua nama macam kudis kan, keping-keping, semua kulit tak ada langsung. Dekat tangan, seluruh kaki. badan. Cuma tapak kaki ya yang tak ada. Menangis tu memang menangis lah. Tak berhenti menangis. Cuba ubat tu dalam masa 1 minggu, ada perubahan. Lepas tu, anak saya telefon doktor kata, ambil lagi ubat tu. Anak saya pergi ambil lagi ubat tu. Sambunglah ubat tu kan. Jadi perubahan dia tu makin ketara, makna makin tak ada kering kan, tak naik lah macam yang kalau kita cuba ubat pakai kulit lah, dia itu balik kan. Ni dah makin lama makin serak, makin tak ada. Selepas ni ada tak ambil ubat-ubat lain selain daripada ambil produk Hilin ni? Tak ada. Pada pendapat makcik, adakah secara kebetulan je ataupun memang daripada pengambilan produk Hilin ni dah tolong menyembuhkan? Saya begitu yakin dengan produk ni. Sebab kesian tengok cucu saya kan. Pergi sekali doktor bagi ubat, nampak ada perubahan. Pergi kali kedua lagi ada perubahan. Jadi saya betul-betul yakin dengan produk ni. Hati ibu bapa mana tidak gembira melihat anak kesayangan mereka yang dulunya sering menangis kesakitan, kini telah mampu tersenyum dan bermain-main seperti anak-anak normal yang lain. Penat dan lelah berusaha selama ini seperti tidak terasa lagi bila harapan mereka bagaikan telah termakbul. Cuma saya tidak pasti adakah ianya ada kaitan dengan produk Hilin. Hanya Tuhan saja yang tahu. Memang tak sia-sia saya serta kru pendidik mengikut Profesor jauh ke Pantai Timur. Sekurang-kurangnya, kami dapat melihat sendiri apa yang Profesor nak buktikan. Tetapi saya masih lagi agak muskil. Adakah adik Nur Alisa sembuh kerana pengambilan produk Hilin? Kita pernah mendengar dan juga melihat sendiri tentang penyakit enzima ini. Dan hingga sekarang masih belum ada ubat khusus yang boleh menyembuhkannya. Mungkin produk Hilin dapat memberikan mereka satu harapan baru. Jadi pastikan bersama kami sebentar lagi kerana ada yang nak saya tunjukkan. Kali ini kami melangkah pula ke utara tanah air iaitu di Kulim, Kedah untuk sama-sama menyelami suka duka yang ditanggung oleh adik Zulhelmi Yahya yang menderita penyakit paru-paru kronik yang dikenali sebagai bronchiolitis obliterans. Jika dilihat kanak-kanak berusia 7 tahun ini, kelihatan seperti kanak-kanak normal yang lain. Namun tiap getah daripada tabung oksigen yang disambungkan ke hidungnya membuktikan situasi kritikal yang sedang dihadapinya. Saya terpaksa berhenti kerja untuk menjaga dia sepenuh masa lah, Zulhelmi ni. Pagi-pagi tu saya kena jaga dia, bangun, kena nebulizer dia, bagi makan ubat apa semua. Kalau macam nampak dia macam kecemasan, penat, cepat-cepat kena bawa dia pergi hospital. Kira kalau dari dia balik dulu masa umur 4 tahun, dia kerap sebulan sekali masuk hospital. Sebab dia tenat. Dia sesak nafas kena bawa hospital lah. Tu di hospital pun dalam kadang 3 hari, kadang seminggu. Kira terlalu sukar menjaga dia ni. Sampai kadang-kadang tak tidur langsung menjaga dia. Dahulu dia pakai oksigen 5 liter 24 jam, dia tak boleh off langsung. Sekarang ni dia dah turun dalam tahap 2 liter, dia bolehlah bertahan lah, tidak menggunakan oksigen agak-agak dalam kadang-kadang 2 jam, kadang 3 jam macam tu lah. Kira perkembangan dia tu lebih baik daripada dahulu lagi lah. Tak sangka lah, dulu dia duduk kat rumah saja pakai hyperkemas tu, duduk
main kat rumah dia tak ada macam keluar untuk main lah, tak ada berpeluang langsung. Tapi sekarang ni sejak dia guna Healing Gamak ni selama 2 tahun ni nampak dia lebih baik daripada dulu. Dia boleh bermain dengan perasaan gembira lah di luar. Saya letak kat bilik dia dan saya pasal siap. Kalau dia waktu rehat dia buang sekejap. Lepas tu masuk dia pakai lah. Saya rasa satu hari anak saya mesti sembuh dan jadi orang yang berjaya. Nampaknya tersenyum lebarlah Profesor bila mendengar pengakuan yang dibuat oleh Norizan Yop, ibu kepada adik Zulhelmi tadi. Tapi Profesor, bukankah adik Zulhelmi masih lagi perlukan bantuan pernafasan? Menurut Norizan, penyakit yang dialami anaknya itu membuatkan dia sukar untuk bernafas. Jika tidak mengambil bekalan oksigen, dia akan menjadi lemah, penat, wajah menjadi pucat, banyak berpeluh serta kuku dan bibir akan kebiruan. Pernah satu ketika, tidak kira siang atau malam, adik Zulhelmi perlu memakai tiub untuk memastikan dia sihat dan bertenaga. Menurut Profesor pula, setelah memberikan produk healing kepada adik Zulhelmi, beliau telah membuat pemantauan selama setahun. Dan hasilnya, perkembangan positif dapat dilihat pada adik ini. Biarpun masih bergantung pada tabung oksigen, namun penggunaannya bertambah kurang berbanding setahun sebelumnya. Kalau sekadar bertambah kurang, maknanya belum sembuh lagi lah Profesor. Walaupun sudah lama mengambil produk healing. Sebab itulah adik ini masih perlu membawa tabung oksigen ke sekolah. Betul tak? Sudah tentu anda akan merasa tenang dan nyaman sekiranya berada di kawasan yang seperti ini. Namun saya masih lagi merasa simpati bila mengenangkan mereka yang mempunyai penyakit seperti adik tadi dan juga lain-lain yang pernah saya lawati. Tapi apa boleh buat kerana dah memang tugas saya. Lagipun saya memang ingin melihat sejauh mana usaha Profesor tersebut. Adakah produk healing memang betul-betul berguna ataupun sebaliknya? Kita nilaikan bersama. Oh, masa healing untuk seisi keluarga. Makanan berkhasiat untuk merangsang kesihatan, memberi tenaga dan minda yang cerdas. Ia dirumus dari tulinan Gamodulin, khazanah laut Malaysia. Kaya dengan Gamodulin, omega 3 dan 6 serta beta-karotin, korela dan vitamin B kompleks. Gamogen, rahsia untuk keluarga saya. Produk berkualiti dari Hilin, Khazanah Samudra. Memperkenalkan sensasi baru revolusi dalam penjagaan kulit. AG2000 merupakan sistem penjagaan kulit yang unik. Bertindak secara aktif ke atas kulit anda demi kulit yang lebih halus, lembut, cerah, lagi menyerlah, wajah cantik secara semula jadi dan berseri. Terima kasih AG2000. Kulit muka saya tiada masalah lagi. Penyakit memang tak pernah mengenal usia lelaki mahupun perempuan. Lihat sendiri adik-adik yang kita lawati tadi. Kasihan bukan? Jadi apa kata ikuti keajaiban healing untuk pergi jauh sikit. Bukan jauh sikit tapi jauh banyak. Kita akan ke Yogyakarta, Indonesia untuk bertemu dengan Ibu Yulia Fitriati yang pernah menderita sakit kanser pangkal rahim. Kita dengarkan apa yang akan dikatakan oleh beliau. Dan kabarnya beliau pernah bertemu dengan Profesor Dr. Hassan Yaakob. Jadi ikuti saya ke Yogyakarta, Indonesia. Sedikit cerita saya mengenai penyakit saya. Yaitu saya mempunyai miom 5 butir di kandungan saya. Terus kiste yang sudah 12 cm ada di sebelah kiri indung telur saya. Terus saya punya penyakit jantung. Terus saya punya penyakit asam urat. Nah itu semua saya rasakan bisa tak sembuh total dalam jangka waktu 3,5 bulan. Saya sudah berobat ke mana-mana sebetulnya ya. Sudah banyak dokter sampai ke Singapura, sampai selama ini hampir 20 tahun saya berobat terus dan dokter selalu menganjurkan kandungan saya harus diangkat. Kandungan saya harus diangkat, semuanya harus dibuang kalau Anda mau sembuh total dari penyakit itu. Tapi saya tidak mau, saya mempertahankan kandungan saya itu. Bagaimana caranya? Saya harus tetap ada kandungan saya utuh.
Nah, terus di mana orang bilang ada dokter paling baik, di mana orang bilang ada alternatif pengobatan alternatif paling bagus, itu semua saya jalani selama hampir 20 tahun. Nah, terakhir saya agak putus asa. Ya, saya pikir apa mungkin ya udahlah ini jalan satu-satunya, harus dibuang kandungan saya. Ternyata ada seorang teman saya itu menganjurkan, coba deh ini ada produk bagus, mungkin kalau kamu pengen coba, katanya siapa tahu ini sembuh. Terus saya punya niat dan saya memohon kepada Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, saya ingin coba ini untuk terakhir kalinya. Kalau memang ini terakhir kalinya saya tidak sembuh juga, mau tidak mau saya harus operasi kandungan saya untuk dibuang. Tapi ternyata waktu pada saat saya mulai minum Gamat Vita Plus dan Gamat Emulsion, saya betul-betul pada saat mencoba produk Gamat ini, saya tidak minum obat apapun juga. Karena saya ingin tahu yang namanya keunggulan dari produk ini. Betul-betul bisa menyembuhkan saya apa tidak gitu. Terus begitu saya minum, kan setiap bulan saya mesti USG di dokter kandungan ya. Terus begitu saya minum 1 bulan, saya ke USG, ternyata saya punya mium itu dari yang satuannya ada 11 cm, diameter 11 cm, ada 5 buah itu bentuknya sudah tidak bundar lagi. Tadinya bundar dan besar-besar itu, terus sama kistenya juga 12 cm, ternyata itu mulai seperti kayak buyar pecah gitu. Terus dan diameternya sudah, meskipun dia buyar tapi diameternya mengecil 6 cm. Setelah yang namanya dokternya tanya, ibu makan obat apa? Saya nggak makan obat apa-apa dok. Saya lupa kalau saya makan produk Gamat itu. Nah, saya lupa. Setelah sampai rumah saya konsultasi sama suami, kok saya punya mium sama kiste saya kenapa jadi mengecil dan buyar ya? Padahal saya selama ini nggak berobat apa-apa tuh. Terus kata suami saya, oh mungkin kamu makan produk Gamat itu kali. Setelah 2 bulan saya di USG, ternyata sudah mengecil sekali, cuma tinggal titik-titik yang tadi pecah-pecah itu, tinggal titik-titik kecil. Terus bulan ketiga saya USG lagi, karena setiap bulan saya USG, ternyata sudah hilang. Alhamdulillah, saya berasa bersyukur. Terima kasih sekali karena saya tidak menyangka kalau dengan produk Gamat itu saya bisa sembuh, kandungan saya utuh, tidak sampai dioperasi. Terima kasih bisa ucapkan. Apalagi yang nak saya katakan? Sekiranya memang itu yang telah diakui oleh bekas pesakit itu tadi. Nampaknya Yulia dapat tersenyum lebar kerana tak perlu menjalani pembedahan, malah rahimnya dapat diselamatkan. Walau macam mana pun, keajaiban Helene telah pun hampir ke 30 minit siarannya. Jadi saya, kru pendidik serta profesor ingin memohon maaf sekiranya ada visual ataupun kata-kata yang menyinggung perasaan anda. Bukan itu niat kami. Jadi jangan lupa pesanan Profesor Dr. Hassan Yaakob bahawa setiap penderitaan anda ada penawarnya. Jumpa lagi. Bye. Bagi anda yang ingin mendapatkan info lebih lanjut, bolehlah hubungi talian 03 5569 5569 atau hantarkan email anda ke info@healwell.com.my. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Healwell Pharmaceutical Sendirian Berhad.